Okey, baik. So kita sambung untuk situasi yang keempat. Ada dua fas tapi direction dia tidak perpendicular antara satu sama lain. Bila tidak perpendicular maksudnya dia bukanlah dia dia bukanlah 90 degree ya. Maksudnya dia akan ada angle yang tertentu. Okey. So cara dia ada dua cara, cara triangle ataupun cara parallelogram. Okey. Kita pergi pada triangle ni dulu. Okey, untuk triangle tengok ada force 1 dan juga force 2. Okey. Untuk bahagian force okey. Atas sikit. Okey. Okey, untuk triangle kita kena build ataupun bina satu triangle supaya dia boleh jadi segitiga supaya dia boleh jadi segitiga. Okey. Kalau ikut konsep, kalau force 2 dekat bahagian sini, force 1 dekat bahagian sini, so dia punya force resultant force mesti dekat bahagian tengah-tengah. Okey, bahagian tengah-tengah. Contohnya ada kapal ni daripada pandangan atas Ni kapal, ada dua kapal. Dia bawa satu kapal besar. Ni pandangan atas tu kapal cikgu. Ya Allah, cantiknya kapal cikgu. Buruk kan. Okey. So ni ada satu kapal kecil, dua kapal kecil membawa satu kapal besar, dia menggunakan tali. Tali. Okey. So satu kapal, so dia akan ada force, satu force lah. Force untuk kapal yang pertama. Okey, force untuk kapal yang kedua. Okey. Force yang kedua. Okey, so dia antara kedua-dua force ni dia mesti akan ada resultant force sebab force dia melebihi daripada satu. Ada dua force So dia mesti akan ada daya paduan. Daya paduan dia dekat area mana? Dekat tepi lagi ke, dekat tengah-tengah ke, dekat belakang ke? Tuan boleh dalam chat. Yang cikgu ajar tadi. Sekejap, cikgu buka chat lah. Dekat tengah-tengah. Okey, good. Apa yang cikgu cakap tadi? Dekat tengah-tengah So daya paduan dekat bahagian tengah-tengah ni lah. So macam mana cara nak cari daya paduan? Okey, so prinsip pertama kita gunakan triangle. Masalahnya sekarang ni kalau kita buat tengah-tengah ni macam mana kita nak cari triangle? Satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Lepas tu satu tengah-tengah. Macam mana kita nak buat segitiga? Okey, so kena susun. Okey, kena susun. Okey, kejap. Kena susun Okey, macam mana cara susun? Kamu tengok dekat bahagian gambar ni Okey, force yang kedua di maintain. Okey, force kedua maintain ke bahagian atas ni. Force yang pertama daripada ke belah kanan ni, yang ini, kejap ini, kita pindahkan ke bahagian sini. Ni cikgu buat dot-dot ni. Kita pindahkan ke bahagian dot ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Force 1, force 2 still maintainkan saja. So di sini akan ada dia punya angle dia. Okey, angle dia dekat bahagian sini. So daripada bahagian sini tadi kita pindahkan ke kiri sedikit. So dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni Okey, daripada kanan tadi kita pindahkan ke bahagian kiri. Dia still exist yang sama. Tak kisahlah kita nak pindah macam mana pun. Okey. So bila pindah ke bahagian kiri, so kita akan ada direction ke kanan dan ke atas. Bila ke kanan dan juga ke atas, maksudnya kita boleh sambung garisan daripada sini ke bahagian sini. So di sinilah daya paduan. Dah dapat triangle. Dah dapat triangle. Sama tak dengan bahagian atas ni? Okay, macam cikgu cakap tadi, dia punya daya paduan ni mestilah kat bahagian tengah-tengah ni. So bila kita pindahkan yang ini ke bahagian sini. Okey, kita pindahkan ni ke bahagian sini macam ni. Okey. So bila kita lukis balik dia punya daya paduan ke atas.
So kita akan dapat triangle. Macam kat bahagian bawah ni kita dapat triangle. Okay, dapat triangle. So apa ni, tunjuk ni. Ni, tunjuk ni. Okey. Yang ini, garisan yang ini dengan garisan yang ini sama ataupun berbeza? Tolong tulis dalam chat. Sama ataupun berbeza? Okey, sama. Itulah daya paduan dia. Okey. So bermaksud bahawa kita kena buat dia, construct dia dalam bentuk triangle. Okey, triangle lah. Di mana yang bahagian x-axis tu kita pindahkan sedikit ke bahagian ke kiri sedikit, lepas tu kita akan sambung untuk dapatkan segitiga. Okey, dapatkan segitiga. So ini adalah daya paduan dia. Okey. Itu adalah cara yang pertama. Dan kalau untuk bahagian ini, daya paduan dia kamu akan kira melalui dia punya measure the length of the side F. Padang ni. Measure the length of the side F and calculate the magnitude of the resultant force using the scale you have chosen. Bermaksud bahawa F2 ni dengan F1 ni kita dah tetapkan dia punya length. Okey, contohnya katakanlah F2 ni dia adalah 5 Newton. F1 ni dia adalah 10 Newton. Okey. So kita kena pastikan kita cari dia punya length dahulu. Buat scale untuk length dia, panjang dia. So katakanlah scale yang cikgu buat macam tadi ni nak bagi senang, nak senangkan kamu je, cikgu bagi nisbah dia 5 Newton adalah 5 meter contohnya. So kat sini berapa meter? Tuan tulis dan cek. 1 Newton, 1 Newton sama dengan 1 meter. So 5 Newton tu sama dengan berapa? 5 meter lah. Dah bagi jawapan lah sebenarnya. 10 Newton ni bersamaan berapa meter? 10 Newton bersamaan dengan berapa meter? 10 meter. Okey. So So kalau kat bahagian bawah ni, ni 5 Newton, di sini 10 Newton. So bahagian tengah-tengah ni lebih kurang kamu akan dapat dalam campurkan kedua-duanya, so dia akan jadi lebih daripada nilai kedua-duanya lah. Lebih daripada nilai 5, lebih daripada nilai 10. Itu adalah daya paduan dia. Okay. So length daripada bahagian sini, dia punya jarak dia daripada bahagian sini ke bahagian sini, nisbahkan dengan Newton tersebut, kamu akan dapat nilai daya paduan tersebut. Okay. So untuk bahagian ini kamu hanya perlu kirakan jarak dia. Jarak dia tu kamu akan buat scale. Okay. Dalam math kamu dah belajar kan. Berkaitan dengan bila kamu dah kira jarak, kamu nisbahkan dengan berapa nilai. Kat sini setiap jarak ni mewakili kepada dia punya force lah. Sebab kita belajar tentang force sekarang ni. Okay. Baik, seterusnya cara kedua adalah kita gunakan parallelogram. Okay. Parallelogram ni lagi senang lah. Parallelogram ni kamu gunakan apa dia ni? Apa nama benda subjek math ni kamu guna lah. Yang dua tu. Apa nama dia? Tuan tulis dalam chat ni. Compasses. Compasses. Compasses yang angle tu. Yang compasses nama dia. Bisector kot. Yang ni. Yang gunakan pensel tu. Yang kamu buat ni. Compasses Oh, compasses betul Kalau okey. Compasses okey. Gunakan compasses. So carikan dia punya jarak. Kamu gunakan yang tajam tu dekat bahagian sini. Pensel kamu gunakan ke bahagian sini. Okey. Lepas tu dah dapat tahu jarak dekat bahagian sini. Pindahkan yang tajam tu dekat bahagian sini dan pindahkan tajam tu ke bahagian sini dan juga yang pensel tersebut ke bahagian sini. So dah dapat satu calit kat bahagian sini. Lepas tu buat benda yang sama dekat bahagian sini. Tajam dekat bahagian sini, pensel dekat bahagian sini. Ini kalau cikgu tunjuk dekat whiteboard boleh lah. Kalau kat sini faham ke tak yang bahagian compasses tu
Okey, gunakan pensel bahagian sini supaya kita akan dapat jarak bahagian sini. So pindahkan jarak bahagian sini ke bahagian atas ni jarak. Supaya kamu boleh dapat segi 4. Di mana jarak bahagian atas ni adalah sama dengan jarak bahagian bawah ni. Jarak yang bahagian kanan ni sama dengan jarak yang bahagian kiri ni. Okey, bila dah dapat segi 4, selepas itu kamu hanya sambungkan sahaja. So jarak sambungan daripada sini ke sini itu kamu boleh gunakan nisbah scale untuk force dia untuk dapatkan daya paduan. Okey. Faham tak? Hello, faham tak? Saya guna tunjuk pun saja. Hello. Dalam mat kamu belajar kan tentang compasses kan, cara-cara nak guna compasses kan. So compasses tu function dia adalah untuk tahu jarak di antara sini dengan sini. Okey, kamu gunakan dua ni, satu pensel, satu lagi benda yang tajam. Tu pindahkan yang benda tajam dengan pensel ke bahagian sini untuk tahu jarak kat bahagian sini. Calik ke bahagian sini. Lepas tu calik bahagian sini. Bila dah ada intersect, tarikkan sahaja pergi ke bahagian intersect tersebut, kirakan dia punya length untuk bahagian sini. So length tersebut, katakanlah length tersebut kamu dapat 12 meter. So tadi nisbah dia 1 meter 1 Newton. So kalau 12 meter berapa Newton kalau daya paduan ni? Tuan tulis dan check. Kalau 12 meter berapa Newton? Okey, 12 Newton. So kamu dapatlah daya paduan dia 12 Newton. Okey. So ini adalah cara untuk kirakan daya paduan sekiranya force yang dikenakan tersebut dia tidak perpendicular. Okey, kalau perpendicular guna Pythagoras theorem, kalau tidak perpendicular gunakan kaedah triangle ataupun parallelogram. Okey. Faham ataupun tidak? Boleh lancet? Hello, faham ke tak? Tak faham tuan boleh lancet? Faham tuan boleh lancet? Okey, boleh. Okey. Kalau ada yang personal tak faham, lepas tu dia malu nak tanya kat sini, dia boleh PM cikgu direct kat dalam WhatsApp. So last, yang ini eksperimen yang sepatutnya kita buat di maktab lah. Cumanya COVID ni cikgu hanya tunjukkan sahaja melalui gambar ni sajalah. Tak apa, nanti try cari video kalau ada kan. So kalau yang ini kita nak tahu daya paduan, so kita akan ada 1, 2, 3, ada 3 force. Okey. Di mana 2 force yang terlibat untuk satu objek ni, last kali kita akan cari satu force lagi. Force tersebut adalah daya paduan. Kalau kamu tengok dekat bahagian table ni, puli A, puli B, puli C. Puli C ni yang kita akan cari. So soalan cikgu, dari segi eksperimen ni, dia ada 3 force. So force mana yang daya paduan antara 3 puli ni? Tuan tulis dalam chat. Daya paduan yang mana satu antara puli A, puli B, puli C? Kalau kamu tengok dalam table ni. Eksperimen untuk table ni. Yang mana satu daya paduan? Hello. Daya yang kita nak cari, daya paduan. So yang mana satu antara puli A, puli B, puli C? Yang tak tahu, tulis tak tahu. Ya betul. Puli C. Ya betul. Sebab puli A dengan puli B ni, dia dah bagi force. Ya, dia dah tetapkan satu force 1.5, lepas tu ada angle lagi. Ni kan ada angle, ada force kan. Ni ada force, ada angle, ada force, ada angle. So akan ada 2 force yang terlibat. Satu force lagi adalah daya paduan. So 3 force lah. 2 force untuk direction yang berbeza-beza dan juga ada angle. So hasil daripada daya paduan tersebut adalah satu force lagi. So mesti akan ada 3 force. So setiap puli ni mewakili satu force. Okay, puli A ni satu force 1.5. Puli B juga force yang sama, cuma angle yang berbeza. Okay, angle yang berbeza. So kita akan dapat puli C adalah resultant force. Cumanya resultant force ni syarat dia macam mana cara nak dapat, dia perlu seimbang. Kalau kamu tengok kat sini kejap. Okay, ni. Add slotted weight on the plate below pulley C until the metal ring no longer touch the metal.
So macam cara nak dapatkan resultant force untuk eksperimen ni adalah bila metal ring dekat bahagian tengah-tengah ni, okey, metal ring dekat bahagian tengah-tengah dia tidak bersentuhan dengan metal rod. Ada metal rod dekat bahagian bawah. Tak apa, nanti cikgu try cari eksperimen ni kat dalam YouTube ke apa, nanti cikgu tunjuk kamu. Asas dia adalah metal ring dekat bahagian metal rod ni dia tak perlu bersentuhan, so menunjukkan bahawa ketiga-tiga force tersebut stable lah. Ada 3 force yang terlibat satu force puli A, satu force puli B, satu force puli C. Ni tali tergantung. Dekat bahagian setiap tali ni kita akan letakkan load. Okey, weight load. Okey. Ada 1.5, semuanya 1.5 lah. Okey. So dekat polisi ni kita akan letakkan dia punya weight juga. Cumanya bila kita letakkan tersebut, bila dia no longer touch the metal, so itulah result yang kita akan dapat untuk dapatkan daya paduan. Cikgu tahu kamu akan blur berkaitan dengan eksperimen ini sebab kita tak buat eksperimen ni. Tak apa, nanti kalau dah habis PKP nanti ada masa nanti kita akan catch up balik untuk eksperimen ini supaya kamu dapat lebih tahu lagi lah. Nanti cikgu akan cari video berkaitan dengan eksperimen. Okay. Baik, so untuk hari ini kita akan stop sampai ke bahagian resultant force situasi yang keempat ni dan juga eksperimen. Nanti kita akan masuk yang ini. Okay, setakat yang kita belajar pada hari ini, faham ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat. Okay, boleh Okay, so nanti kita akan sambung lagi untuk next class. Itu sahaja untuk hari ini. Video yang kita belajar ni nanti cikgu akan masukkan dalam YouTube. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okay. Thank you, sir. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu.